Dengar suara? Kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم وافتح علينا بنور العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yang lain mana ni? Assalamualaikum. Tak ramai orang sangat. Yang 10 orang kot. Dia tak masuk. Okay, baik. Kita sambung semula. Dalam hadis. Pada Al-Faslu Tsani fi bayan ba'd al-kalimat al-mustalah 'alaiha fi hadzal fan. Dijumpa ke muka surat? Jumpa. Okey, untuk bab ni, untuk fasal ni, dia menerangkan berkenaan dengan mustalah, istilah-istilah yang ada dalam ilmu mustalah al-hadis. Kita pergi yang pertama, as-sanad. As-sanad huwa at-tariqul musila ila al-matan, yakni rijalul hadis. Wa sammu bidzalika li'annahum yusannidun al-hadis ila masdarihi. Yang dimaksudkan dengan sanad adalah jalan yang bersambung kepada matan. Ataupun istilah lain kita guna pakai adalah rijalul hadis, orang yang meriwayatkan hadis, perawi hadis. Wa sammu bidzalika li'annahum yusannidun al-hadis ila masdarihi. Dinamakan dengan nama sanad tadi kerana mereka menyandarkan hadis kepada sumbernya. So sanad ni dalam ulum hadis bila ada nama-nama perawi, Ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, an Muaz bin Jabal, anin Nabi SAW. Kalau kita tengok tadi ada 3 orang, 3 perawi. So perawi yang kita sebut tadi 1, 2, 3 tadi kita sebut sebagai sanad. Sampailah dia bersandarkan kepada Nabi SAW. Yang kedua, al-isnad. Al-isnad huwa al-ikhbar an tariqil matan, ay hikayatu rijalul hadis. Ada perbezaan di antara sanad dan juga isnad. Kalau isnad, pengkhabaran melalui jalan matan, ataupun hikayatu rijalul hadis, penceritaan orang yang meriwayatkan hadis. Macam mana kalau kita tengok hadis yang pertama kan dalam hadis yang kedua dalam Arba'in An-Nawawi. Hadis tu kan diriwayatkan daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istala alaina rajulun. Sayyidina Umar cerita, kami pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang lelaki dan seterusnya. Jadi hikayatul rijal hadis kita sebut sebagai isnad. Seterusnya al-matan. Al-matan huwa ma intaha ilaihi sanad. Matan adalah
akhir daripada sanad. Kita sebut tadi sanad adalah perawi. Lepas daripada perawi hadis tadi disandarkan kepada Nabi SAW, apa yang Nabi sebut tu merupakan sebagai matan. Bukan sahaja Nabi ya. Nanti kalau pergi ke depan lagi, kita tengok hadis ni ada yang disebut sebagai hadis mauquf, hadis maqtu'. Hadis yang disandarkan kepada Nabi, ada yang hadis disandarkan kepada sahabat, ada hadis disandarkan kepada tabi'in. Jadi matan, kalau bahasa mudah yang untuk kita fahami adalah isi kandungan yang ada dalam hadis tu, ataupun apa yang nak disampaikan oleh Nabi SAW ataupun para sahabat ataupun para tabi'in. Seterusnya al-mukhrij. Al-mukhrij hadha hadithun kharrajahu atau akhrajahu fulan ay dhukira ruwatuhu. Al-mukhrij tinggal tu. Pergi kepada mukharrij. Al-mukharrij bitasydid atau at-takhfif huwa dzakiru ruwatul hadis. Mukharrij ni dengan ada syiddah, mukharrij. Dzakiru ruwatul hadis kal Bukhari wa Muslim. Disebutkan perawi hadis tu, sama ada Bukhari dan juga Muslim. Kemudian untuk makhraj tinggal juga sebab ana tak pasti. Tak yakin berkenaan dengan penjelasan makhraj dan juga mukhrij. Kita pergi terus kepada hadis An-Nabawi. Al-hadis An-Nabawi huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw wasfan aw taqriran. Hadis Nabawi ini adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara perkataan, perbuatan ataupun sifat ataupun keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد أطلق كثير من المحدثين اسم الحديث على أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وتقريرهم. ولكنهم يسمون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مرفوعا. Ulama hadis dia ada banyak istilah berkenaan dengan hadis itu sendiri. Jadi mereka membahagikan sebab bila terlalu banyak sangat yang menggunakan mustalah istilah hadis tadi, jadi ulama hadis ni dia membezakan bila mana benda tu disandarkan kepada Nabi, dia akan jadi hadis sekian. Bila disandarkan kepada tabi'in, nama dia lain. Kepada sahabat, nama dia lain. Kalau kita tengok kat sini, ma'udifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan marfu'an. Kalau hadis tu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tersebut disebut sebagai hadis marfu'an. Berkenaan dengan hadis marfu' ni, kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, ada antara ulama hadis yang guna pakai bila mana nak meriwayatkan hadis ni, nak bagi tahu bahawasanya hadis ni adalah hadis yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kisah sama ada daripada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, keputusan Nabi ataupun sifat Nabi. Maka hadis tersebut hadis marfu'an. Disebutlah dalam kitab hadis tu bahawasanya hadis tu hadisun marfu'an. Maka kalau ada istilah yang kita dengar hadisun marfu'an, kita dah dapat tangkap bahawasanya hadis marfu' ni hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma udhifu ila sahabati yusammunahu hadisan mauqufan. Kalau perkara sama ada perbuatan, sifat, keputusan disandarkan kepada sahabat, maka kita sebut sebagai hadisan mauquf. Hadis mauquf.
So kena ingat istilah-istilah ni. Hadis marfu', hadis mauquf. Dan yang terakhir yang disandarkan kepada tabi'i, nama dia hadis maqtu'. Kama sayatadihu laka insya-Allah. Ke depan nanti dia akan menjelaskan berkenaan dengan istilah-istilah tersebut. Boleh seorang tolong tunjukkan muka surat ni yang kita baca ni. Nak tengok korang punya ada syarah ataupun tak. Kalau boleh buka kamera nak tengok isi kitab tu. Sekejap. Okey. Nampak? Beres. Okey, kalau dekat kitab tu dia tak bagi penjelasan berkenaan dengan ulama usul. Dia ada ulama usul, usuliyin. Dia ada istilah yang dia guna pakai berkenaan dengan ilmu hadis. Ulama hadis dia ada istilah tersendiri berkenaan dengan makna hadis tu sendiri. Kalau dekat kitab ni dia adalah. Dia ada perbezaan antara muhaddis dan juga usul tu. Kalau sebelum daripada Nabi dilantik menjadi Nabi, menjadi utusan, menjadi Rasul. Jadi selama macam yang kita tahu kan, bila mana Nabi SAW duduk kat Mekah, tak ada syariat yang ditetapkan kepada sahabat-sahabat. Puasa tak ada lagi, zakat pun tak ada lagi, haji pun tak ada lagi. Jadi ulama-ulama hadis dia ambil apa yang Nabi SAW sebut sebelum daripada tu. Dia riwayatkan daripada sebelum daripada Nabi SAW dilantik menjadi Nabi. Manakala usuliyin dia ambil istilah penggunaan hadis dia ambil selepas daripada Nabi SAW dilantik menjadi Nabi. Ataupun yang boleh kita cakap di sisi ulama usuliyin, mereka meriwayatkan hadis selepas mana Nabi SAW dilantik menjadi utusan. Adapun di sisi muhaddisin, mereka sebelum daripada Nabi SAW dilantik menjadi utusan. Seterusnya kita pergi kepada Al-Khabar. Qala fi syarh Nukhbah. Al-Khabar inda ulama hadzal fan muradifun lil hadis. Wa qila al-hadis ma jaa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabar ma jaa 'an ghairihi. Ni pun ada sedikit perbezaan. Dalam kitab Syarah Nukhbah ada perbezaan di antara yang bertentangan dengan hadis. Yang dimaksudkan dengan hadis, al-hadis ma jaa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni apa-apa yang datang daripada Nabi. Adapun al-khabar ma jaa 'an ghairihi. Apa-apa yang datang selain daripada Nabi, maka disebut sebagai al-khabar. Sorry tadi untuk yang usuliyin, yang dimaksudkan bagi ulama usuliyin
dengan hadis. Hadis ni bagi mereka adalah as-sunnah al-qawliyah. Sunnah daripada segi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sunnah di sisi mereka ataupun hadis di sisi mereka a'ammu minal hadis. Lebih luas daripada hadis. Ni istilah-istilah dalam usuliyin. Okey, seterusnya tengok al-athar. Ni just berkenaan dengan istilah-istilah yang diguna pakai. Ada salah satu di antaranya diguna pakai istilah al-athar. Al-athar ni dirujuk kepada kalau kita tengok dalam nanti ke depan, makin ke depan insya-Allah akan lebih faham. Kalau muhaddisin, dia memberikan nama bagi hadis marfu' dan juga hadis mauquf sebagai athar. Hadis marfu' dan juga hadis mauquf sebagai asar. Adapun fuqaha Khurasan yusammun al-mauquf bil asar wal marfu' bil khabar. Ni just istilah dia yang diguna pakai. Ini just berkenaan dengan pengetahuan je lah. Seterusnya al-musnid dan juga al-muhaddis. Al-musnid ni orang yang meriwayatkan hadis dengan beserta isnadnya. Beserta dengan isnadnya. Sawa'un kana lahu ilmun bihi aw laysa lahu illa bi mujarradir riwayah. Sama ada dia ada ilmu ataupun dia sekadar menghafal saja. Sekadar meriwayat saja. Adapun muhaddis al-alim bi tariqil hadis wa asma'ur ruwah wal mutun fa huwa arfa' minal musnid. Adapun muhaddis dia orang yang lebih tahu berkenaan dengan jalur hadis tu. Daripada segi nama, orang yang meriwayatkan, kemudian matan. Maka muhaddis ni dia lebih position dia lebih tinggi daripada musnid. Seterusnya al-hafiz huwa muradifun lil hadis inda ba'd salaf. Al-hafiz ada istilah al-hafiz. Dia bertentangan dengan muhaddis. Dia berbeza dengan muhaddis di sisi sebahagian daripada salaf. Wa ba'duhum al-khassul hafiz biman huwa mukthirun li hifdzil hadis. Dan sebahagian mengkhususkan al-hafiz ni dengan orang yang banyak menghafal hadis. Sebab tu kalau tak salah ada sedikit penyalahgunaan rasanya berkenaan dengan istilah. Kalau kita kan orang yang habis Quran diletak nama al-hafiz. Sebenarnya al-hafiz ni diguna pakai dalam ilmu mustalah hadis bagi orang yang hafal banyak hadis. Tak cukup sekadar menghafaz hadis, dia kena mutqinun li anwa'ihi wa ma'rifatihi, riwayah wa dirayah. Orang yang disebut sebagai hafiz ni dia kena orang yang betul-betul tahu berkenaan dengan riwayah dan juga dirayah tadi. Sebab itu kata Imam Az-Zuhri, la yuladul hafiz illa fi 40 sanah. Seorang hafiz tu dia tak akan lahir kecuali pada 40 tahun. Ini berkenaan dengan istilah-istilah. Seterusnya kita pergi kepada perenggan yang bawah. Hadza wa qad dzakara al-'allamah al-Manawi li ahli al-hadis maratib.
awwaluha at-talib wa huwa al-mubtadi, thumma al-muhaddis, thumma al-hafiz, thumma al-hujjah, thumma al-hakim. Ada beberapa peringkat bagi orang yang disebut dalam kitab, disebut oleh Al-Manawi berkenaan dengan tingkatan-tingkatan istilah bagi orang yang memegang hadis ni. Yang pertama at-talib, pelajar, yang mana dia sebagai pemula lah. Kemudian muhaddis, yang kita sebutkan tadi, dia memegang riwayat, dia menguasai betul hadis daripada segi riwayah dan juga dirayah. Kemudian al-hafiz. Al-hafiz huwa man hafiza 100,000 hadisin matan wa isnadan. Al-hafiz ni adalah orang yang menghafaz 100,000 hadis matan dan juga isnad. Dia hafal betul matan hadis tersebut dan juga isnad. Kemudian al-hujjah, man ahata bi 300,000 hadisin. Orang yang menghafal 300,000 hadis. Kemudian al-hakim. Al-hakim adalah orang yang mengumpulkan hadis secara matan dan juga isnad. Plus dia mampu untuk jarh wa ta'dil. Dia mampu untuk membezakan hadis mana yang diguna pakai dalam hukum hakam, dan juga dia dapat betul-betul dapat mengesahkan hadis ni hadis apa, status dia apa, perawi dia macam mana, dan juga secara tarikh, secara sejarah hadis tersebut. So yang paling jelas ni al-hakim ni orang yang betul-betul menguasai berkenaan dengan hadis. Seterusnya pergi ke al-hadithul qudsi. Ada yang jumpa kan? Kita pergi terus kepada bab berkenaan dengan al-hadithul qudsi. Ada jumpa ke? Okey. Baik, al-hadits al-qudsi huwa alladhi yarwihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'an Allah ta'ala wa yusamma al-hadits ar-rabbani wal-ilahi. Yang dimaksudkan dengan hadis al-qudsi adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-farq bain al-hadis al-qudsi wal Quran al-Karim. Kan kita sebut bahawasanya hadis qudsi ni hadis yang diriwayatkan dari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbezaan dia di antara hadis qudsi dan juga Al-Quran al-Karim. Qala al-'Allamah Ibn Hajar al-Haytami fi syarhihi al-Arba'in an-Nawawiyyah, ya'lam anna al-kalam al-mudaf ila Allah Ta'ala aqsamu thalatha. Kata Ibn Hajar al-Haytami pada syarahnya ke atas Arba'in an-Nawawi, ketahuilah bahawasanya perkataan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3. So nak bezakan di antara Al-Quran dan juga hadis ni ada 3 perkara. Yang pertama, asyrafuha, yang paling mulia. Al-Quran al-Karim bitamayuzi 'an al-baqiyah. Yang paling mulia adalah Al-Quran kerana keistimewaannya daripada kitab-kitab yang lain. Ai baqiyatu aqsam al-kalam al-mudaf ilayhi ta'ala bi ijazin min awjuh. Dengan mukjizat tadi kita ikut. Antaranya Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Kemudian dia tak ada perubahan dan juga
apa-apa pertukaran. Sebagaimana kitab-kitab zaman dahulu, umat-umat zaman dahulu, dia banyak pertukaran yang dilakukan oleh orang Israel. Antaranya bila mana hukum tersebut tak bersesuaian dengan kehendak mereka, yang tukar. Adapun Quran tidak. Yang kedua, kutubul anbiya alaihi wassalatu wassalam allati anzalallahu ta'ala alaihim. Kitab-kitab para nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam, salawatullah alaihi wasallam, yang mana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Zabur, Injil, Taurat. Sebelum daripada berlakunya pertukaran dan juga perubahan. Pertukaran dan perubahan yang dilakukan oleh Bani Israel tadi kita sebut. Seterusnya baqiyat hadis al-qudsi. Bagi hadis qudsi. So ni martabat dia, tingkatan dia. Kalau kita tengok perbedaan bawah daripada nombor 3 qaliha fil ahad al-alfiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi Allah Ta'ala bi hadis dan juga Al-Quran disebut qala Allah Ta'ala. Adapun dalam hadis ini disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi Allah Ta'ala. Kita pergi sirah riwayat hadis al-qudsi. Kita tengok bentuk hadis itu macam mana. Dalam hadis dia akan ada ciri-ciri tertentu yang kita boleh kata hadis ni hadis qudsi. Yang pertama yang kita sebutkan tadi, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma Allah Ta'ala. Yang kedua, qala Allah Ta'ala fima rawahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga berkenaan dengan hadis qudsi juga. So bila mana hadis qudsi ni tadi, maka hadis tersebut merupakan hadis qudsi. Jadi apa perbezaan di antara hadis qudsi dan juga Al-Quran? Saya boleh jawab. Perbezaan hadis qudsi dan juga Al-Quran. Sila. Okey, betul. Dalam bahasa Arab macam mana? Okey. Dalam bahasa Arab, kalau hadis al-qudsi atau hadis al-qudsi disebut ma'nahu min Allah, hadis qudsi. Sorry, kita Al-Quran dulu. Al-Quran maka ma'nahu wa lafzuhu min Allah Ta'ala. Al-Quran maka ma'nahu wa lafzuhu min Allah Ta'ala. Adapun hadis qudsi maka ma'nahu min Allah Ta'ala wa lafzuhu min Rasul sallallahu alaihi wasallam, min Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu perbezaan. Walaupun dekat dalam kitab pun rasanya adanya. Ada kalau tak salah. Waqad zahaba katsirun minal ulama ila anna al-hadithul qudsi ma kana ma'nahu min indillahi ta'ala wa lafzuhu min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. So, itu perbezaan di antara hadis qudsi dan juga Al-Quran. Dapat ke yang dua tu? Baik. Okey, kita masuk sikit dekat matan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyi ursila. Ini kebiasaan para ulama dalam nak memulakan setiap kitab dia, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga tak lupa untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan basmalah ni, setiap kitab ada bercakap tentang berkenaan dengan basmalah. Antara hadis yang disebutkan, kullu amrin dzibalin ila yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Yang dimaksudkan dengan fahuwa aqta kat sini adalah kurangnya keberkatan dan juga kebaikan. Jadi bila mana kita nak melakukan apa-apa amalan, disunnahkan untuk memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau tengok ada juga berkenaan dengan salawat tadi, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazal al malaikah tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dhalikal kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, barang siapa yang berselawat kepadaku di dalam kitab, maka para malaikat sentiasa beristighfar selama mana nama aku ada pada kitab tersebut. Walidzalika qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu ahabbu an yuqaddimul mar'u baina yaday khitbati wa kullu amrin talabuhu hamdan lillah wa thana' alaihi subhanahu wa ta'ala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Imam Syafi'i, baina yaday khutbatihi, bukan khitbah, Kata Imam Syafi'i, bila mana aku nak menyampaikan sesuatu benda, tak kisahlah berkenaan dengan ketika mana aku khutbah ke, maka aku akan mulakan dengan hamdalillah, pujian bagi Allah, dan juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ni di antara perkara-perkara sunat yang boleh kita buat dalam kita nak bercakap ke ataupun kita nak sampaikan sesuatu benda, boleh kita tiru apa yang ulama-ulama buat dengan cara memuji Allah dan juga berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengambil fadilat tadi. Okey, kita pergi sikit lagi. Anwa' ilmu hadis. Perenggan yang kedua, bait yang kedua. Wa dhi min aqsamil hadisi 'iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Yatanawa'u al-hadis inda ulama al-mustalah ila anwa'in muta'addidah bi'tibarat mukhtalifah. Ulama-ulama hadis dia ada istilah-istilah sendiri yang bermacam-macam dan juga ibarah yang berbeza-beza dalam nak menerangkan berkenaan dengan ulum hadis tadi. Minha ma yarji'u ila al-matan. Ada yang pembawakan yang dibawa fokus kepada matan. Ada juga yang fokus kepada
sanad. Ada juga yang fokus kepada kedua-dua tadi. Faminal muhaddisin man yutilu fi anwa'iha wa minhum man yaqtasir wa minhum man yaqtasid. Ulama-ulama hadis dalam dia nak menerangkan macam-macam ilmu hadis tadi, ada yang memanjangkan dalam syarahan dia, ada yang memendekkan. وقد ذكر الحافظ ابن الصلاح منها وتبعه الإمام النووي في التقريب 65 نوعا. Kalau Ibn Salah dan juga Imam An-Nawawi dalam takrib, dia ada 65 macam berkenaan dengan ulum hadis. Jadi mereka ada macam-macam takrif berkenaan dengan ilmu hadis yang disusun oleh para ulama. Kita pergi seterusnya, yang terakhir, wujuh tanawu' ulumul hadis. Macam-macam ulum hadis. Yang pertama, wujuh tanawu' ulumul hadis min jihatil qabul warrad. Kita ada baca sebelum ni berkenaan dengan qabul warrad ni. Ada hadis yang kita sebut sebagai hadis tersebut hadis makbul, dan juga hadis ar-rad ataupun hadis mardud yang ditolak. Bawah daripada perincian hadis makbul dan juga hadis mardud ni, dia ada banyak. Kalau berkenaan dengan makbul, fal makbul naw'ani. Hadis yang diterima tu ada dua macam. Yang pertama sahih wa hasan. Wa kullu minhuma imma li dzatihi aw li ghairihi. Bawah daripada hasan, sahih dan juga hasan ni, sahih dia ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Hasan dia ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Nanti dia akan jelaskan. Ni kita baca secara umum dulu. Wa amal mardud fahu ad-dhaif. Adapun hadis yang ditolak, maka disebut sebagai hadis dhaif. Wa huwa anwa'un katsirah. Dia ada banyak-banyak macam lagi hadis dhaif ni. Okey. Ni berkenaan dengan hadis makbul dan juga hadis mardud. So perbahasan dipanjang. Yang kedua, sanian, tengok, anwa' ulumul hadis min jihati man udif ilaihi. Macam-macam ulum hadis, bentuk-bentuk ulum hadis daripada segi siapa yang disandarkan padanya. Kita dah sebut juga tadi. Kalau disandarkan kepada Nabi disebut sebagai marfu'. Disandarkan kepada sahabat disebut sebagai mauquf. Disandarkan kepada tabi'in maka disebut sebagai maqtu'. Begitu. Yang ketiga, anwa' ulumul hadis min jihati tafarrudir rawi atau ta'adduduhu. Macam-macam ulum hadis daripada segi bilangan perawi, sama ada perawi tersebut dia meriwayatkan sendiri ataupun banyak bilangan perawi-perawi tersebut. Ada istilah nanti hadis gharib, ada nanti istilah hadis aziz, ada hadis masyhur, ada hadis mustafid, ada hadis mutawatir. Yang masyhur kat kita biasa dengar hadis mutawatir. Nanti kita akan belajar satu-satu berkenaan dengan jihad tafarrudir rawi atau ta'adduduhu ni. Yang keempat, anwa' ulumul hadis min jihati sifatul asanid. Macam-macam ulum hadis daripada segi sifat asanid tadi. Antaranya adalah yang disebutkan al-ali, al-nazil, al-musalsal wa ghairiha. Dan macam-macam lagi lah berkenaan dengan istilah-istilah yang diguna pakai dalam ulum hadis ni tadi. Jadi mana rasa cukup sekadar tu dulu muzakarah kita. InsyaAllah untuk minggu depan kita sambung pada yang pertama, iaitu as-sahih. Doktor dah ajar sampai mana?
Doktor Antum dah ajar sampai mana dah? Muka apa? Oh, baik 19. Oh, dah jauh juga lah. Oh, dia ajar laju What the? Baik 19. Muka surat. Ingat baik 19 tadi. Faham. Yang lain sama Kalau yang Dr. Amin Darmash, kita orang sampai bab sahih tu. Yang matan awal sahih bahawa itu salah isnaduhu. Okey, maknanya betul lah sampai sini lah. Sebab bagi doktor mengajar tu. Okay. Bagi doktor ajar lah. InsyaAllah lagi faham. Betul. Ada apa yang nak tanya ke? Ataupun tak faham, tak jelas ke? Ada. Ada. Ustaz, saya ada soalan. Tanya yang pasal hadis tu, yang dari segi ulama usul dengan ulama hadis tu. Yang boleh. Boleh. Dekat kitab ada korang? Tak ada Tak ada. Tak ada. Okey. Dalam kita tadi bincang berkenaan dengan al-hadis, berkenaan dengan maksud hadis. Kalau hadis di sisi usuli, di sisi muhaddisin, ulama-ulama hadis, ma udif ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifah khilqiyah aw khulqiyah. Ana baca sampai habis tu, hatta al-harakat was sakanat fil yaqzah wal manam. Ulama-ulama hadis dia terangkan berkenaan dengan hadis ni. Hadis ni adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segi perkataan, perbuatan dan juga keputusan. Dan juga sifat, sama ada khilqiyah dan juga khuluqiyah. Apa beza maksud sifat khilqiyah dan juga khuluqiyah? Zaim, khilqiyah tu kau belajar itu tu. Perilaku dan sifat ya. Khilqiyah dengan khuluqiyah. Apa tadi? Mujahid? Maksudnya satu perilaku, satu itu sifat. Okey, betul. Sifat daripada segi perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menangis, Nabi senyum. Satu lagi daripada segi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu khilqiyah dan juga khuluqiyah. Hatta al-harakat was sakanat. Sampai pergerakan Nabi dan juga cara-cara Nabi. Sebab tu kalau tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dia kan jelaskan detail tu macam mana Nabi ni daripada segi sifat Nabi. Sifat Nabi ni orang dia tegak, badan dia sasa. Kemudian Nabi kulit dia cerah. Nabi orang dia tinggi. Itu daripada segi khilqiyah. Adapun khuluqiyah, Nabi ni orang yang mudah senyum. Nabi ni orang yang tak pendendam. So tu kita sebut sebagai sifat khuluqiyah. Fil yaqzah wal manam. Hatta dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dan juga terjaga. So ni hadis menurut ulama muhaddisin. Adapun menurut ulama usuliyin yang saya baca daripada matan yang ada syarah
yang ada dekat dalam Quran. Indal usuliyin, al-hadis indal usuliyin yuradu bihi sunnah al-qawliyah. Di sisi ulama usuliyin, yang dimaksudkan dengan hadis adalah sunnah al-qawliyah. Sunnah daripada segi perkataan. Kerana li'anna sunnah indahum a'ammu minal hadis. Kerana ulama usuliyin dia meyakini bahawasanya sunnah ni dia lebih luas daripada hadis. Sunnah ni lebih luas daripada hadis. Kenapa lebih luas daripada hadis? Sorry, Ana tadi ada terbalik sikit berkenaan dengan sunnah juga hadis. Kalau sunnah ni diambil sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Nabi. Adapun hadis ni diambil selepas daripada Nabi SAW dilantik menjadi Nabi. Sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Nabi ataupun sunnah ni, dia diambil kira bila mana Nabi SAW duduk kat Mekah. Sebab tu ulama-ulama dia ada perbezaan di antara nak menentukan orang ni alim berkenaan dengan sunnah, orang ni alim berkenaan dengan hadis. Jadi perbezaan ni dekat situ. Kalau sunnah, dia meriwayatkan sebelum daripada Nabi SAW dilantik menjadi Nabi ataupun bila mana Nabi berada kat Mekah lagi. Adapun hadis, selepas Nabi dilantik menjadi Nabi SAW, menjadi Rasul, menjadi utusan. Kemudian yang dimaksudkan dengan sunnah juga, kan tadi kita ulama usuliyin, dia bezakan di antara sunnah dan juga hadis. Dia kata sunnah ni lebih luas daripada hadis. Yang dimaksudkan dengan sunnah, ma tastamidu minal ahkam syar'iyyah. Apa-apa yang disandarkan padanya, darinya hukum-hukum syariat. Seperti fardu-fardu, nawafil, sunat-sunat, ibahat, perkara-perkara yang dibolehkan, wal halal wal haram. Perkara-perkara yang halal dan juga perkara-perkara yang haram. Jadi itu di antara perbezaannya. Banyak lagi lah perbezaan tu. Istilah-istilah tu banyak. Kalau tengok boleh baca juga kitab-kitab hadis yang lain. Kalau nak beli kitab hadis yang anda baca ni pun anda rasa mufid juga. Sebab dia syarah. Dr. Hashim Walid ni. Kalau kitab antum tu kitab lebih kepada syarah manzumah saja kot. Jadi tak ada yang tambahan daripada syarah tu. Kalau kitab ni dia ada tambahan lagi, syarah daripada matan-matan yang ada dan juga syarah daripada manzumah Baiquniyah tu sendiri. Jadi kita boleh tengok perbezaan untuk bagi kita kan, kalau kita ni banyak yang tadi yang masih pemula, yang kadang kita tak terlalu faham istilah-istilah yang diguna pakai. Apa beza sunnah, apa beza hadis. Sebab tu kalau tengok ustaz-ustaz kadang dia kadang ada sebut sunnah, ada kadang sebut hadis, ada kadang sebut asar. Jadi kita nak tahu benda-benda tu tadi berdasarkan apa yang ada dalam ilmu mustalahul hadis tu sendiri. Sekian. Ada apa-apa lagi ke? Jelas ke tu yang tadi? Jelas. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi ke? Fawaz ke Fahmi? Ke dah faham? InsyaAllah faham. Okey. InsyaAllah Allah bagi faham. Okey, kalau macam tu kita tutup muzakarah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم قد استودعناك ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسنا عنه يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.